TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Saya Aiman Sufian Azman, hos anda untuk Road to Success SPM 2021. Apa khabar murid-murid sekalian? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat-sihat. Duduk di rumah, jangan nakal-nakal, tolong mak dekat dapur. Dan yang paling penting, jangan ponteng kelas. Walaupun kita berada di rumah, tetap kita kena jaga diri kita. Baik, macam biasa, kekalkan penjarakan fizikal anda, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, hari ini kita nak belajar subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Apakah topik yang menarik yang akan cikgu ajar kita pada hari ini? Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita. Kita ada di studio bersama dengan Cikgu Kamariah daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Cikgu sihat Cikgu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam Didik TV untuk mengajarkan kita subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Okey Cikgu. Sebelum kita nak mula, sebelum cikgu nak cerita apa yang menarik dalam subjek ni, apa kata kita buat SOP dulu cikgu? Ya. Dipersilakan cikgu. Okey, cikgu datang jauh tau nak ajar kita subjek ni. Baik cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kita, saya pula cikgu. Apakah yang menarik yang akan cikgu kongsikan kepada kita dan murid-murid di rumah sana cikgu tentang subjek kita hari ini? Silakan cikgu. Hari ini kita akan bincangkan topik litar arus ulang alik. Jadi kita akan meneruskan lagi penerokaan di bidang elektrik ni, kegunaan, perbezaan antara arus ulang alik dengan arus terus. Pada siri yang lepas kita dah cerita tentang arus terus. Jadi kali ini tentang arus ulang alik dan apa gunanya arus ulang alik ni. Nanti kita akan ceritalah. Okey, kita akan cerita kepada anda semua, tapi biasa dekat sekolah mereka panggilan manja tu apa, cikgu? Ada orang panggil Umi je. Panggil Umi. Ya Allah, rasa macam anak je dekat sini kan. Okey, Cikgu Kamariah ataupun Umi. Baik. Itu pandangan cikgu tentang subjek kita pada hari ini. Tapi apa kata kita tengok dulu pandangan murid-murid kita tentang subjek ataupun topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Aiman Syakirin bin Mat Norizam. Saya mengambil jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik. Nak tahu kenapa saya berminat dalam bidang ini? Saya berminat dalam bidang ini kerana teruja apabila melihat peranti yang dapat bergerak secara automatik seperti motor yang dapat menggerakkan sesuatu walaupun kita tidak nampak arus yang melaluinya. Magic kan? Nama saya Nurul Hidayah Fatihah. Saya mengambil jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik kerana saya berminat untuk mengikuti perkembangan teknologi di Malaysia dan di negara lain. Dalam topik litar arus ulang alik, saya dapat mempelajari tentang alat-alatan seperti osiloskop, penjana fungsi dan multimeter. Rasa seronok sangat bila dapat bina litar pada papan reka sampai berfungsi macam yang kita nak. Saya, Siti Nurala binti Azmi, mengambil jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik ini kerana saya berminat dengan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam dunia elektrik dan elektronik ini. Saya juga teruja apabila dapat melihat gelombang arus dan voltan melalui osiloskop dalam topik litar arus ulang alik. Hitungan untuk mendapatkan voltan, kuantiti arus, galangan dan kuasa dalam litar AU, siri dan selari mengajar saya untuk menjadi seorang yang lebih penyabar, teliti dan tidak mudah putus asa. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Sebut betul tau, elektrik dan elektronik. Tadi saya sebut elektrik. Salah je cikgu ya. Cikgu yang betulkan saya tadi. Baik, murid-murid kita dah bersedia dah untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu? Mana murid-murid kita?
Ting. Okey. Apa khabar semua? Hai. Sihat semua ya? Baik. Okey. Baik. Nampak semua ni muka-muka cemerlang ni cikgu. A+. Ni semua murid ni daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Betul cikgu? Betul. Baik. Hari ni semua jejaka. Handsome tu kan? Handsome. Baik. Oleh sebab itu kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Kita nak berkenalan dengan Razik. Boleh perkenalkan diri anda Razik? Silakan. Boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Razik bin Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Cita-cita nak jadi apa Razik? Juruteknik. Juruteknik. Okey. Kita nak tanya pula dengan Ahmad Imanuddin. Dipersilakan. Apa cita-cita anda? Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Imanuddin bin Bustami dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Saya cita-cita untuk menjadi engineer elektrik. Okey. Seterusnya kita ada Alif Farhan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Saya cita-cita nak jadi engineer elektrik. Wow. Baik, seterusnya kita ada Muhammad Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Zubir. Cita-cita ingin menjadi jurutera. Okey, dan yang terakhir kita ada Nasran Hanif. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nasran Hanif bin Abdul Ghani dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, apa cita-citanya? Ingin menjadi jurutera. Baik, kalau tengok kepada cita-cita mereka Numi, memang tak ada pilihan lain melainkan mereka kena dapat A+ dalam subjek kita pada hari ini. Baik, cikgu, tanpa lengahkan masa lagi, apa kata kita mulakan kelas kita cikgu? Okey, dipersilakan. Okey, insya-Allah. Kali ini kita akan teruskan dengan modul 2. Modul 2 ni ada 3 topik yang besar. Kita dah lalui topik 1 dan 2, subtopik 1 dan 2, dan hari ini subtopik 2.4 litar arus ulang-alik atau singkatannya kita sebut AU lah. Okey, jadi apa yang pelajar perlu kuasai dalam topik ini? Pelajar mesti boleh mengenal pasti bentuk gelombang AU, membezakan bentuk gelombang arus terus dan AU, menghitung kuantiti dalam litar AU ini, berderek tu kuantiti tu, mengukur gelombang keluaran daripada penjana isyarat dan menggunakan osiloskop. Apa dia tu nanti kita tengok. Menentukan nilai kemuatan dan kearuhan, ini adalah komponen. Jadi pelajar kena tahu macam mana nak baca nilai dia, menghitung jumlah nilai kemuatan dan kearuhan dalam litar yang disambung secara siri selari gabungannya, membeza fasa. Apa dia membeza fasa? Sekejap lagi kita tengok. Antara arus dengan voltan bagi litar perintang, litar pearuh dan pemuat. Itu 3 komponen yang ada dalam litar ni. Dan seterusnya, membeza fasa tadi, pelajar perlu tahu dari aspek gambar raja gelombang, gambar raja vektor. Juga membeza fasa antara arus dengan volta dalam litar gabungan RL, RC dan 3 gabungan komponen RL dan C. Itu dia punya singkatan untuk perintang, pemuat dan induktor lah, ataupun kita kata pearuh. Okey, jadi dan seterusnya menghitung nilai-nilai tambahan iaitu nilai regangan kearuhan, regangan kemuatan dan juga galangannya, dan yang terakhir arus, voltan, galangan dan kuasa dalam litar gabungan. Okey. So ini yang pelajar perlu kuasai dalam subtopik ini. Nampak macam banyak kan? Ya. Sebenarnya sempat kena cikgu? Kita gabungkan tu dia tak banyak lah. Sebab dalam soalan tu dia dah gabung dah benda ni semua. Okey. So seterusnya kita tengok apakah AU, kita sebut AU ni. AU ni bukan IOU IOU tu berhutang pula dah. Ini arus ulang-alik ni apa? Arus ulang-alik ni sebenarnya adalah arus yang sentiasa berubah-ubah. Kalau kita kata arus terus, dia stabil aja, dia tak berubah. Arus AU ni dia berubah macam mana? Senang kita tengok bentuk gelombang dia. Bermula daripada sifar ni, botang bekalan kita tu, daripada sumber bekalan dari sifar ke maksimum positif, kemudian dia kembali kepada sifar dan seterusnya. Ini kita panggil faksi negatif, maksimum negatif, kembali semula kepada sifar. Ini dah ulangan lah. Jadi dia akan berterusan sehingga kita matikan bekalan kuasa. Jadi bentuk-bentuk gelombang ni
bukan sekadar ini saja, ada juga bentuk-bentuk lain. Jadi dalam kita punya standard pembelajaran, murid kena tahu nama gelombang ni. Jadi saya tak nak bercakap seorang, why not kita terus buat contoh soalan. Terus soalan cikgu. Contoh soalan bahagian tu ya. Okey, ready ya? Ready? Kelas? Raja 1 menunjukkan bentuk gelombang AU. Nyatakan nama setiap gelombang itu pada ruang yang disediakan. Okey, siapa boleh jawab soalan ni? Silakan. Saya Umi. Razik. A. Sinus. Sinus. B. Gerigi. Betul. B apa tadi? C. Segi 4. B. Gerigi. Gerigi. C. Segi 4. Segi 4. Dapat 3 markah penuh. Tu saya kata A+ ni. Tepat sekali lah. Kita bagi nama je kan? Bagi nama. Apa dia? Gelombang tu, nama dia gelombang. At least dia kena kenal lah. Apa perbezaan AT dan AU ni? Ada banyak perbezaan. Saya tak akan pergi go through satu persatu sebab kita ni merevise saja kan. Jadi adalah perbezaan dari segi magnitude dia, dari segi arah pengaliran, simbol pun berbeza dan sebagainya. Tadi kita dah tengok dah simbol bentuk gelombang tu berbeza. Simbol punca voltan juga berbeza dan ciri-ciri yang lain. So, pelajar kena at least tahu perbezaan dua litar arus terus dan litar arus ulang-alik ni. Okey, seterusnya. Boleh tanya lagi soalan ni? Cantik. Apa perbezaan dia kan? Lengkapkan jadual 1 dengan melakar simbol punca voltan dan bentuk gelombang untuk membezakan antara AU dan AT. So, pelajar kena tahu nak letak mana lah. Jangan confuse. Okay, saya beri 30 saat lah. Sebab kamu dah lalui benda ni kan? Lakar, kemudian tunjuk dekat kamera tu. Untuk AT, simbol punca voltannya. Apa dia? Cepat. Cepat. Cuba tayang. Macam manakah simbol punca voltan untuk AT? Time's up. Masih dah habis. Tayang. Okey, tayangkan. Ini kalau salah ni kena cubit ni. Saya nak simbol punca voltan Simbol punca voltan dulu. Betul? Ya, betul lah tu. Okey, tepat sekali. Betul. Alright. Cuba kita tengok jawapannya, betul tak? Ya. Yes, tepat sekali. Di sini kena ada simbol dia ni, kalau panjang ni bermaksud dia kutub positif, yang ini kutub negatif seperti mana pelajar kita buat lah. Very good. AU macam mana? AU. 5. Okay, tunjukkan AU. 4. Dah buat sekali 3, kan? 2, 1. Tunjukkan. Terus naik Alif. Okey. Very good Alif. Betul tu. Bentuk gelombang AT macam mana? Bentuk gelombang AT dan bentuk gelombang AU. Cuba tayangkan. Okey. Beza dia. 5, 4, 3. Oi, cepat betul Alif. Alif dulu. Okey, itu adalah gelombang. Gelombang apa tu Alif? Kau main tayang aja. Atau gelombang apa? Arus terus. Pandai. Arus terus. Okey, arus ulang alik. Macam mana arus ulang alik? Okey. Cepat Nasran. Siapa arus pula? Ulang alik. Siapa boleh pantas? Okey. Arus ulang alik. Pandai. Arus ulang alik. Okay. 4 markah penuh. Iman, laju Iman Laju dia. Okey. Alright. Jadi, tadi kita ada nyatakan tentang alat nak melihat gelombang ni. Macam mana alat? Apa alat dia namanya ni? So, kita ada 2 alat. Yang pertama osiloskop. Osiloskop ni sebenarnya dia ada digital dan dia ada juga analog. Sekarang ni kita pakai yang digital lah. Dalam osiloskop ni kita boleh nampak bentuk gelombang dan kita boleh hitung kuantiti-kuantiti AU. Ada 4 kuantiti yang kita boleh hitung. Daripada 4 kuantiti ni kita boleh dapatkan kuantiti-kuantiti yang lain. Okey, mana datang gelombang ni? Ini adalah penjana fungsi. Nama pun penjana, dia menjana bentuk gelombang tadi. So, kita dalam 2 ni selalunya pelajar akan dilatih untuk menggunakan, nak mengawal osiloskop ni, juga untuk mengawal penjana fungsi ni. Dan macam mana kita nak paparkan, nak guna alat ni, kita kena sambung 2 ni. Yang ini menghasilkan gelombang, yang ini memaparkan gelombang. So bila dipaparkan gelombang, maka bolehlah ditanya soalan. Tu dia. Baru boleh kira. So, baru boleh kira. Jadi gelombang ni sebelum boleh kira, kita kena kenal dulu. Apa nama ataupun term dia, istilah-istilah dia. Contohnya, VM ni apa? VM ni apa? VP ni? Jadi, VM ni adalah voltan maksimum bagi satu-satu gelombang. Sama juga dengan VP, nama je lain. Tapi dia daripada sifar kepada maksimum. So, kita panggil VP ni voltan puncak. Kalau kita tengok anak panah ni, VPP dari puncak ke puncak. Sekali lalu kita boleh tengok dia 2 kali VP lah. Okay. And then kita ada VA ataupun average voltage, voltan purata, voltan punca min kuasa 2.
kedudukan VPMKD ni lebih kurang 3/4 kita punya gelombang ni lah. Dan kita boleh hitung tempoh. Tempoh dihitung pada satu kitar gelombang. Gelombang ni dia takkan keluar satu. Dia akan keluar banyak lah. Tapi kita ambil satu kitar saja. Okey. Dan daripada tempoh kita boleh hitung frekuensi. Okey. Barulah kita boleh faham graf tu Jadi dia ada formula lah. Ini formula yang pelajar perlu hafal. Kuasai. Diorang ni dah hafal dah ni. Betul tak? Dah hafal ni. Senyum masing-masing. Boleh rotan ni. Okey, ini soalan, contoh soalan. Okey, ini adalah paparan pada osiloskop. Dan dia beritahu pada telah disetkan kepada 0.5 volt per bahagian. Yang mana yang dia kata 0.5 volt per bahagian? Sebab kita osiloskop ni dia ada dua paksi. Satu yang menegak, satu yang melintang. Okey. So yang mana yang 0.5 volt per bahagian ni? Okey, siapa Siapa nak boleh cuba? jawab? Pantas, Saya pantas. Umi. Yang Iman. mana? Yang menegak. Yang menegak. Ini betul. Yang ini adalah untuk voltan kita kata. Maka yang satu lagi ni adalah untuk tempoh. Sebab tu dia punya simbol ni maksud dia mikrosaat. So dia suruh hitung frekuensi gelombang. Macam mana nak hitung frekuensi gelombang daripada osiloskop? Boleh kita hitung terus ke? Okey, boleh? sila Man. Tak Boleh boleh. tak? Tak boleh. Tak boleh Kita kena dulu. hitung apa dulu? Kena cari tempoh dulu. Kena cari tempoh dulu. Okey, dalam gelombang ni tempohnya berapa? Ingat tadi tempoh satu kitar. Seberapa tempoh dia? 4 bahagian darab dengan 10 mikrosaat. Jadi berapa? Jadi 40 mikrosaat. Okey, kita tengok betul tak? Jadi kita boleh tengok mana daripada satu kitar ni kita boleh ambil titik yang sama. Kalau titik positif, kita ambil juga sampai dia naik balik ke positif. Atau kita boleh tengok juga dari puncak ke puncak. Atau kita boleh juga ambil daripada lembah ke lembah. So, okey. kita sama je kan? Dia punya petak tu 4 bahagian. Kita darabkan dengan dia punya setting 10 mikrosaat per bahagian. Maka kita dapat 40 mikrosaat. Belum lagi habis ni. Jadi frekuensi dia berapa? Frekuensi dia akan dapat 25 kHz. 25 kHz. Sebab kita ada rumus tadi. Masukkan saja rumus. Jangan lupa masukkan mikrosaat di situ. Actually, ini adalah untuk unit bagi frekuensi hertz. Tapi sebab besar sangat, kita ada ringkasan bagi ribu-ribuan ni. Kita panggil dia kilohertz. Tepat sekali. 5 markah dah tu. Okey. Ini contoh soalan bahagian B ni selalunya markah penuh dia 15. So dia ada rentetan-rentetan lah. Okey, voltan puncaknya berapa? Pantas. Voltan puncak berapa? Okey, silakan. Saya Hafiz. Voltan puncak 2 volt. 2 volt. Macam mana dapat 2 volt? Kita baca bahagian yang ini. 4 bahagian kita darabkan dengan setting dia, kita dapat 2 volt. Voltan puncak ke puncak? Pantas? Okey. Puncak ke puncak dapat 4 volt. 4 volt. Rumus dia 2 kali voltan puncak saja. Voltan punca min kuasa 2? Berapa? Alif, cepat sikit Alif. Dapat 1.41 volt. Tadi rumus dia ialah 0.707 multiply by voltan puncak kan? Speaking dah pula kita. Voltan purata. Voltan purata BA tadi. Dapat 1.27 volt. Okey. Tadi kita kena darabkan 0.637 multiply by voltan puncak. Jadi kita dapat 1.27. Kalau dia faham ni, dia boleh dapat solid lah 15 markah. A plus. Banyak markah. Okey, komponen dalam litak AU. Litak AT kita hanya deal dengan satu saja komponen iaitu perintang. Bila litak AU dia masuk lagi 2 orang kawan dia. Apa dia? Pemuat, dan juga pengaruh. Ini adalah simbol dia. C ni means pemuat, L tu adalah pengaruh, R tu perintang lah. Bila kita gabung 3 ni, dulu kita belajar macam mana nak menentukan nilai perintang. Maka di sini pun pelajar kena tahu nak tentukan nilai pemuat dan pengaruh. So macam mana nak tentukan nilai pemuat? Kita tengok sini. So rajah 3 menunjukkan satu komponen pemuat jenis seramik. Hitungkan nilai kemuatan ni. Mereka dah belajar ni macam mana nak hitung. Okey. Okey, berapa nilai dia? Pantas? Dia dapat 1000 picofarad. 1000 picofarad. Macam mana dapat 1000 tu? Ada kaedah dia. So kalau kita tengok 1000 picofarad betul. Macam mana dapat 1000 daripada sini? Ini yang kita namakan kod bercetak. Nombor pertama, nombor kedua, nombor ketiga adalah pendarab. Pendarab gandaan 10.
Dan mana unit dapat? Sebab dia dah beritahu jenis seramik, maka unitnya adalah picofarad. Okey, cikgu. So bila kita darab, kita dapat tu. And then kadang-kadang soalan suruh tukar unit daripada picofarad tukar kepada microfarad. Oh. Pelajar ni dia dah tahu dah. Kalau picofarad sebenarnya adalah 10 ganda negatif 12. Kalau micro 10 ganda negatif 6. Jadi dia kena pecahkan mana yang micro tu, yang ini kita akan hitung dan kita dapat 0.001. Yang ini adalah unitnya microfarad. Okey, cikgu. Ni berapa markah, cikgu? Ni 6 markah. 6 markah. Jadi baru 6 markah. C ada lagi tu. Okey, cikgu. Kita simpan dulu boleh, cikgu? Boleh, boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita akan bincang soalan C selepas ini. Kembali semula dalam Road to Success SPM 2021 selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita bersama dengan Cikgu Kamariah alias Umi. Okey, cikgu, kita dah jawab beberapa soalan tadi dan murid-murid kita perfect. Jawab memang terbaik. Mungkin kita boleh terus lagi soalan kita, cikgu? Alright, C, kita nak tentukan julat pemuat. So bila julat pemuat, sebenarnya kat sini ada kod dia yang belakang tu ada huruf. J tu sebenarnya dia ada 3 huruf. K sama ada K, J ataupun M. Kalau J ni dia membawa maksud hak terimanya adalah plus minus 5%. So pelajar kena hitung 5% daripada nilai pemuat tadi 1000 picofarad adalah 50 picofarad. So berapa julatnya? Dia kena hitung minimanya. Minima, kalau minima kita tolak lah. Kalau maksimum kita tambah. Jadi julatnya berada antara 950 picofarad hingga 1050 picofarad. Penting perkara ini, kenapa bila kita ukur, kalau dia berada dalam julat ni, kapasitor itu ataupun pemuat itu dalam keadaan baik. Okey. So, komponen dan kuantiti dalam litar AU, kerana kita ada 2 lagi tambahan. So, kita ada unit-unit kuantiti seperti kemuatan, sifat penentangan terhadap sebarang perubahan nilai beza upaya dalam litar, atau senang cakap kita kata sifat yang dipunyai oleh kita punya pemuat lah. Ini ada unit-unit tertentu yang pelajar perlu tahu simbol-simbolnya, dan ada rintangan pada setiap komponen ni. Nilai rintangan pada pemuat kita tak boleh panggil rintangan lagi sebab rintangan itu untuk perintang. Jadi nama dia ialah regangan kemuatan, regangan kearuhan. Jumlahnya adalah galangan. So ini semuanya kena hafal. So, ada lagi. Iaitu, kita ada juga kuasa. Kalau sebelumnya hanya kuasa pada perintang, sekarang kita ada kuasa nyata dan sebagainya. Dan rumus kita pun bertambah untuk pearuh dan pemuat. Sebenarnya senang nak hafal. Kalau pelajar dah biasa dengan yang ini, pola dia kalau kita tengok sama. Untuk pearuh dengan perintang, polanya sama. Cuma kita hanya ubah nama dia lah. Tetapi untuk pemuat dia terbalik. Kalau ini secara siri dia jadi untuk selari. Itu saja. Pelajar perlu ingat, bagi pemuat dia terbalik. Itu beza dia, cikgu. Yes. Dia saja berbeza, orang lain sama. So bila dah keluar macam ni boleh hitunglah. Okey. Jadi Raja 4 menunjukkan litar pemuat siri selari disambung secara gabungan siri dan selari. Berapa jumlah kemuatan litar itu? So kalau soalan keluar macam ni, apa kita nak buat dulu? Okey, silakan. Apa kita nak buat dulu? Bantas? Kita gabungkan C1 dan C2. Gabungkan tu dulu. Jadi kalau kita gabungkan tu, apa rumus dia? C1 tambah C2. Kenapa tambah? Sebab dia keadaan selari dengan... Betul, tepat sekali Alif. Bagus. Jadi dalam keadaan selari kita tambah saja. Dan selepas itu kita teruskan. Ini dalam keadaan siri. Tengok rumus tadi. Maka kita dapat 5 microfarad. Ini adalah dia punya jumlah rintangan. Jadi kita menghitung ni ikut stages. Peringkat demi peringkat. Kalau kita boleh hitung jumlah kemuatan, bermaksud kita juga boleh hitung jumlah kearuhan. Macam kearuhan tadi. Kalau litar ni, kita nak gabung yang mana dulu? Silakan. Cepat-cepat. Okey. Nak gabung mana dulu? Kita gabung L1 dengan L2. L1 dengan L2. So kita tambah ke macam mana? Tambah. Tambah. Okey, kita gabungkan dulu. Sebab dia siri, maka kita tambah. Lepas tu? Lepas tu kita gabungkan L yang seterusnya dengan... Dengan?
L2. L2 kita dah gabung dengan yang ini. Dah habis, dah hilang dah. Nampak kita dah namakan dia LA dah. So sini tak ada lagi dah L2. So sekarang kita nak gabungkan dengan yang mana? L3 yang bersiri pula. Bersiri? Yang mana bersiri? Ya. Tadi kita dah gabung L1 dengan L2. Dia secara siri. Sekarang kita dah gabung jadi LA. Sekarang kita nak gabung macam mana ni, Anas? Kita kena guna formula LA darab dengan L3 Itu formula untuk apa? Untuk siri ke selari? Untuk formula siri. Ini siri. Ini siri ke selari? Selari. Kalau selari barulah kita boleh hitung rumus yang mendarab. Be careful dengan siri selari. Selalu nak ingat, selari dia ada cabang. Itu saja. Kalau siri dia tak ada cabang. Dia straight je. Okay? Straight je. So, Aiman dah pandai dah. Jadi bila kita hitung dia selari, kita dapat 30 mH dan last kita barulah kita gabungkan. Ini kita dah gabung jadi LB. So kita tambah sajalah. Jadi kita dapat jawapan dia. Peringkat demi peringkat. Nampak senang tapi senang terjebak kan? Tadi Anas dah terjebak dah tadi tu. Betul. Dia berangan tadi ni. Okey. Tapi cikgu dia berani jawab cikgu. Janji jawab, betul? Betul. Bila dia buat kesilapan, kita dapat belajar juga daripada kesilapan. Lepas ni takkan silap lagi. Lepas tu dia akan ingat sampai mati tu. So, cikgu. bila kita ada 3 gabungan komponen ni, maka tiga komponen ni dia ada sifat masing-masing. Ada perangai. Manusia pun ada perangai kan? So, dia orang pun ada perangai dia masing-masing. Tadi kita ada osiloskop, kita boleh tengok gelombang. Bila perintang ni, dia ada arus dan voltan. Kalau kita tengok gelombang, kita kata hubungan gelombang arus dan voltannya. Kalau kita tengok sini, gelombang yang merah ni adalah gelombang voltan. Yang biru ni gelombang arus. Dia jadi, pada mulanya dia bermula pada kosong. Dua-dua start pada kosong, betul? Kemudian dia pergi maksimum pada 90 darjah. Betul. Kemudian dia balik semula sifar pada 180 darjah. Jadi ini kita kata dia seiring dan sejalan. Pernah dengar lagu tu? Seiring dan sejalan. Oh, dia sama juga Oh, itu zaman saya lagu tu sangat popular. Itu lagu Sharifah Aini dengan Rory Marantika. Seindah bunga di taman. Bagus. Tambah sikit cikgu. So, dia seiring sejalan. Bila dia seiring sejalan, maka kita kata dia sefasa. Maknanya dia tak ada perbezaan fasa. Theta ni adalah simbol untuk sudut fasa. So, dia zero. Dan kita boleh wakilkan ni dengan magnitude dia ataupun dengan baraja vektor. Baraja vektor ni kita hanya ambil magnitude saja. Satu haluan je lah. Kalau pengaruh pula, kalau kita tengok berbeza kan? Yang ini dah mula dah. Yang ini baru nak mula dekat sini. Lambat. So, bila dia lambat, kita kata VL ni mendahului arus. Berapa? Sebanyak 90 darjah. Bila kita wakilkan dengan raja vektor, ni VL datang dulu. Barulah arus. Sebanyak 90 darjah. Orang ni pula terbalik dengan orang ni. Dia ni sentiasa bergaduh berdua ni. Anak tiri kot semua. Jadi yang ini pula kalau kita tengok arus dah jalan dulu. So VC ni ataupun voltan pemuat dia mengekori kita kata. Sebanyak 90 darjah. Kalau dia mengekori maka dia berada dekat bawah. Ini kita kata negatif lah. Ini positif. So pelajar kena ingat ni hubungan ni. So barulah kita datang bila kita dah tahu tu ada hitungan lah. So dalam litak AU kita ada kaedah nombor kompleks untuk menghitung. Apa sebenarnya nombor kompleks ni? Kita boleh wakilkan dengan bentuk rektangular dan bentuk polar. Okey, ni saya nak tunjuk kalkulator lah. So actually ini adalah mewakili kedudukan titik itu sendiri. Yang koordinat ni, diorang dah biasa dengan koordinat ni kan? So dia dah biasa dengan koordinat ni. Jadi bila titik A ni contoh, ini yang kita baca dia 4. Okey, sini ada positif 4. Untuk paksi, kalau matematik kita panggil ini XY. Dalam elektrik kita panggil paksi ni untuk nombor nyata, yang ini nombor imaginary kita kata. Nombor khayalan. So apa itu J? J ni sebenarnya mewakili sudut tu. Sebab kita gelombang tadi kita ada sudut fasa. So, untuk koordinat kita baca titik A ni sebagai 4 tambah J 4. Tapi bila kita tukar kepada bentuk polar, apa yang ada dekat sini, dia akan nyatakan dalam bentuk sudut dan magnitude. So, untuk titik yang 4 dengan 4 tu tadi, 4 dengan 4 tadi, 4 plus 4J ni,
Yang ini sebenarnya sama titik ni kedudukannya. Cuma mewakili, ini kita wakilkan dengan magnitude dan sudut dia. So ada cara kita nak guna kalkulator. Saya keluarkan kalkulator di sini. Ni Okey. Pelajar kena ingat apabila kita menghitung nombor kompleks, kalkulator kita ni kita kena tukar kepada kompleks number. Saya punya ni dah siap. Katalah kita belum tukar lagi dia. Katalah asal-asal kita on ni, dia belum tukar lagi. Selalunya bila kita on, dia tak akan tukar lagi. So, bila kita tekan, ada mode dekat sini, kita kena tekan mode. Pilihan kita nombor 2, kompleks number. Ini dia dah ready lah nak hitung. Contoh, saya nak kira untuk, saya ambil satu contoh ni, titik yang ini. Sini negatif 3, sini plus J sebab J dekat atas. So, kita masukkan tu, apa nilai magnitude dia dan apa nilai sudut dia. So, kita masukkan negatif 3, tambahkan dengan 2 ni. Tapi 2 ni ada J. Kat mana nak cari J dalam kalkulator ni? J ni adalah nombor imaginary dalam kalkulator diwakilkan dengan I. I. So, macam mana nak dapat I ni? Hanya tekan shift dengan ni. Maka keluar I. So, ini adalah nombor rectangular. Bila saya nak tukar kepada polar, kita tekan shift, kita tekan plus, kita tekan equals, dia dapat dia punya magnitude. Ini 3.61. Ini kita dah bundarkan lah. Dan sudutnya kita tekan sekali lagi, shift dan equal, maka kita dapat sudut. Kena tadi ya? Mana tadi? Shift equal. Tak kena tadi. Semula mana tadi? Oh, dah dapat tadi. Okey. Tu sudut dia. 146. So, kita dah bundarkan lah. So, benda ni sebenarnya hanya perwakilan bentuk berbeza. Bendanya sama. So, pelajar kena tahu guna kalkulator lah. Alright. Jadi, sekarang ni, kita pergi balik kepada kita punya ni. Tadi kita dah cerita pasal benda ni. So, dalam ni kita okey, ada kaedah lain tak? Boleh. Kita boleh hitung guna teorem Pythagoras yang dah biasa ni. Segitiga teorem Pythagoras biasa kan? Nak hitung panjang ni, kita kata square root of b squared plus a squared ni. Dan kita boleh guna kaedah trigonometri. Cuma perasan tak? Kalau kita guna kaedah ni, kita hitung magnitude asing, lepas tu kena hitung pula dia punya sudut. 2 kali kerja. Tadi, sekali kerja kita dah dapat. Terus dia punya sudut. So, mana lebih mudah? Yang tadi terus kan? Dapat lah cikgu. Ada kerja yang panjang. Kita ada masa tak ada kan? Kita nak cepat sebenarnya kan? Okey. Apa dia punya rumus-rumus yang kita boleh guna? Apa yang kita guna dalam litak AT masih boleh guna dalam litak AU. Ini hukum Ohm. Cuma sekarang dia akan ada tambahan kuantiti seperti wotan pada pemuat, wotan pada pearuh kita, arus pun. Dia ada arus pada pemuat, arus pada kita punya. Kalau tak sebelum ni hanya deal dengan perintang saja. Oh, perintang saja. Jadi sekarang ni dia dah tambah. Ini adalah rintangan untuk yang kita panggil regangan tu tadilah. Dan kuasa pun sama. Sekarang dah ada kuasa untuk kuasa regangan, arus macam tadilah, dan wotan macam tadi. So kita kena sesuaikan. Kalau saya nak cari VC, maka rumus yang saya kena ambil I darab A ni, I yang mana nak ambil? IC darab XC lah. Begitu. Jadi hukum yang lain ataupun contohnya hukum wotan kecoh pun masih kita apply juga. Dalam litar siri, litar selari, ada hukum arus kecoh, pembagi wotan, pembagi arus, sama kita ambil. Sama je. Cuma yang lain adalah dia punya simbol ataupun komponennya. Okey. Okey. So kita boleh tengok kat sinilah. Ini adalah regangan kearuhan XL. Ini dia punya rumus dia. Kalau galangan tadi adalah jumlah rintangan sebenarnya. Kalau bersiri kita tambah. R kena tambah dengan XL. JXL lah tu. Yang ini kena tolak sebab apa? XC tadi dia ke bawah. Ke bawah. Bila nak hitung jumlah, lebih mudah kita ambil jumlah wotan bahagi dengan arus wotan je. And then kita ada kuasa kan. Macam ni. Kita boleh hitung menggunakan trigonometri, boleh. Kita boleh hitung biasa saja pun boleh. Tapi kalau kita nak hitung guna kaedah nombor kompleks, kena ada sudut lah siap-siap. So, begitu juga dengan kuasa regangan.
Dan jangan lupa kita ada sudut fasa. Maka kalau ada sudut fasa yang berbeza ni, kita ada rajah vektor. Kena lukis. Okey, saya bagi contoh lah, senang. Macam ni. Okey. Soalan contoh hitungan lita. Lita ni lita siri. Antara komponen perintang dengan pemuat. So, bila dalam lita siri, jumlahnya selalu kita tambah. Tapi dalam hal ni kita tak boleh tambah. Kenapa? Betul. Sebab unitnya berbeza. Nak tambah sesuatu, unit kena sama. Contohnya apple lah. Saya ada 5 apple. Aiman ada 5 apple. Jumlahnya berapa? 10. Kalau saya ada 5 apple, Aiman ada 10 limau. Saya kata berapa jumlah apple? Boleh kira? Tak boleh. Tak boleh. Sebab lain. Jadi kita kena ubah. Kalau sistem butter kita kata, okey, 1 biji limau bersamaan dengan 2 apple. Bolehlah kita ni. So dalam hal ni kita kena hitung dulu dia punya rintangan. Sebab tu kita kena hitung regangan kemuatan dia dulu. Okey, nak hitung regangan kemuatan. Bagi saya, apa rumusnya tadi? Okay, silakan. Kawan-kawan kita. Ya, Anas. Formula dia negatif J, lepas tu 1 over per 2 pi FC. Itu rumus dia lah. Okey. Sebab apa negatif? Sebab tadi dia dekat bawah. So, 1 per 2 pi FC. Ini memang dah rumus dia. F ni frekuensi, C tu dia punya nilai kemuatan. Dan kalau kita pergi tadi, nilai kemuatan dia 8 mikrofarad, frekuensi dia 50. Jadi kita masukkan dalam rumus kita. Kita masuk dalam kalkulator. Ini yang J ni yang kita kata nombor imaginary ni. Tadi kita kena tekan. Tadi apa? Apa kita kena tekan untuk hasilkan I tu ataupun J dekat sini ni? Kita kena tekan apa? Kita kena tekan shift cikgu. Shift dengan I. ENG tadi. ENG tadi. Tapi keluar dia I. Dia keluar dia I. Okey, cikgu. Sebab ada nombor kecil I. Kita akan terus lagi selepas ni cikgu. Kita berehat seketika, boleh cikgu? Alright. Kita nak bagi cikgu tarik nafas kan. Murid-murid pun dah bersedia dengan untuk soalan berikutnya. Kalkulator di rumah. Kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, terima kasih kepada murid-murid yang terus bersama kita dalam Road to Success SPM 2021. Kekalkan penjarakan fizikal pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Hari ini kita dalam subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik bersama dengan Cikgu Kamariah. Boleh kita teruskan soalan kita, Cikgu? Okey, silakan. Kita dah dapat. Ingat kalau kita kalau nak tukar dia kepada J ni, kita tekan shift, kemudian ENG tadi. Okey. Bila nak tukar kepada pola, kita tekan shift, plus dan equal. Kan? 3 langkah kita dapat dalam bentuk pola. Kemudian dia punya sudut, shift, equal sekali lagi. Nak hitung galangan, apa rumus dia? Silakan. Bagi saya dengan pantas, apa rumusnya? Z tambah dengan R tambah J X C. Sebab apa kita tambah? Sebab dia lita siri. Jadi kita kena tambah R, tadi ada rintangan untuk R, dan rintangan ini yang kita panggil regangan kemuatan ni, kita kena tambah lah. Tapi kerana nilai J ni dah negatif, so dia jadi negatif lah. And then kita, ini adalah nombor, kita kata nombor apa tadi? Nombor rectangular. So tukarkan dia kepada polar. So kaedah dia samalah. Kita tekan ni, masukkan nilai, tolakkan dengan ni, tukar shift engineering. Kita akan dapat J ni. Lepas tu tekan shift plus equals, dapat nilai ni. Tekan lagi shift equals untuk nilai sudut. Sekali dapat sudut, senang kan? Okey, next. Kita ada arus lita. Macam mana nak hitung arus lita? Apa rumusnya? Silakan. Cepat. I sama dengan VS per Z. Simple aja. Ini hukum Ohm aja. Kita dah tahu nilai VS, kita dah tahu nilai Z yang kita hitung tadi, kita terus boleh hitung. Kita tak masukkan sudut, kenapa? Macam tadi kan, kita masukkan sudut, ada pola kan? Ya. Kenapa yang ni tak perlu sudut? Okey. Siapa nak cuba? Sebab ada. Sebab? Tak kira. Perlukah kita sudut kat sini? Dia suruh hitung nilai saja kan? Kalau nak nilai saja, magnitude sajalah. Tapi kalau pelajar masukkan nilai sudut pun, sudut dia tetap sama juga kita dapat macam tadi. So, boleh kalau nak masukkan. Rajah vektor galangan. Ini yang saya kata ni, bila dia ada sudut, kita kena lukis rajah vektor dia. So, tadi kita dah dapat perintang tadi, memang dia sefasa dengan, ingat tak gelombang tadi? Dia seiring sejalan kan, sefasa dengan arus. Tapi, pemuat kita, dia 90 darjah lagging, ataupun kita kata dia mengekori. Maka nilai dia ni 397 di sini.
Ini nilai dia 200. Sudutnya tadi kita hitung untuk Z ialah 63.31. So, nilai Z magnitude dia untuk vektor itu adalah 445.33 ohm. Senang kan? Senang tak je, susah cikgu. kan? Senang je tu. Kita boleh cek dengan trigonometri juga dengan teorem Pythagoras kalau kita nak. Nak Kita confirmkan hitung lah. masing-masing lah. Okey. Okey, yang tadi R dengan C. Betul. Sekarang boleh gabung R dengan pengaruh. Okey. So kalau kita gabung dengan pengaruh pun sama. Kita semak dulu. Adakah ini nilai dia ohm? Kalau bukan ohm, maka kita kena hitung regangan berkearuhan. So saya cepatkanlah ni sebab masa kita dah tak ada ni. Jadi dalam ni kita masukkan ni, rumus kena ingat dan dia adalah positif. So kita akan dapat nilai ni galangan. So galangan tadi kita tambah juga kan? So kita tambahkan dia, tukar dia kepada polar and then lukis rajah vektor galangan. Ini ada saya bagi sikit lah macam mana nak tukar kan. Sama je cara dia kan. Kita masuk je nilai tu, tukar dia kepada J ni, kita tekan shift engineering untuk dapatkan I lah, I ataupun J ni. Kenapa kita tak guna I sebab I tu pada kita untuk orang elektrik I tu adalah arus. So kita guna huruf lain J. Mungkin yang buat ni orang Jawa kot. Jadi dia kata J lah. Saya orang Jawa Cikgu. So tak ada saya guna je. Okey. And then kita tekan shift plus equals tu untuk dapatkan nombor ni. Kita tekan sekali lagi shift equal untuk dapat sudut darjah ni. Jadi ini jawapan dia lah. Z tu tak ada susah mana pun kan. Kita kena hafal rumus saja. Yang penting ikut step cikgu Ya, kalau ada dua komponen kita boleh juga ini kita kena lukis rajah vektor dia. Tadi rajah vektor dia ke bawah kan. Sekarang XL ni positif, maka dia ke atas lah. Okey. So ini sudut dia. Kita boleh juga gabung 3 komponen. Oh, yang ni tadi 2, yang ni 3. Ini 3 sekali. Oh, boleh juga. Bila 3-3 tadi saya kata pemuat dengan pengaruh ni dia suka bergaduh. Sebab seorang atas, seorang bawah. Tak boleh duduk sebelah. Dia mesti kena siapa kuat. Biasalah tu kan. Jadi bila kita hitung XL, bila kita hitung XC, nampak satu positif, satu negatif. Jadi rumus dia kita salah seorang mesti kena tolak. Siapa yang besar? Siapa yang besar tu? Sebab ni negatif kan? Betul. Jadi orang ni lagi besar kan? So dia tolak lah. So kita akan dapat jumlah galangan ni ataupun kita kata jumlah rintangan ni, kita sebut galangan. Kita akan dapat nilai ni bila kita tolak lah. Okay? And then lukiskan rajah vektor galangan. Sama, kita tak ambil nilai ini untuk kita punya rajah vektor total tu. Kita ambil nilai yang dah ditolak lah. So yang dah ditolak tadi adalah 6.28 tolak 31.83 ni dia dapat negatif kan? Sebab dia ke bawah. Jadi dia dapat negatif. Dan sudut dia pun kalau kita hitung dia negatif. Yang ini litar selari. Oh, tadi siri-siri kan? Siri-siri. Ini selari. Kalau selari sebenarnya mudah sebab botan ni sama ni. Arusnya saja yang berlainan. Tapi kita dah belajar. Arusnya ada note kan? Kita boleh tambah. Tapi kalau nak hitung IS, kita juga ada hukum Ohm untuk hitung jumlah galangan. Kemudian I sama dengan tadi hukum Ohm kita V sama dengan I darab R. Tapi sekarang dah Z. So dia jadi V sama dengan I darab Z. Nak hitung arus, kita bahagikanlah rumus tadi. Okey. Siapa boleh bagi saya ni galangan Z ni? Kita kena hitung apa dulu? Alright. Cepat. Murid kita silakan. Ni selari ni. Kalau selari apa rumus dia? Cari XL. XL. Tak dengarlah Nasran. Kuat sikit. Kuat sikit. Rumus selari tadi apa? XL sama dengan J 2 pi FL. 2? Itu dah nak hitung XL lah. Lepas tu kita dah ada R. Apa rumus untuk hitung Z? RX selari. JXL per RX tambah JXL. Ini yang rumus selari tadi. Kita kena darab. Atas darab, bawah tambah. So masuk dalam kalkulator, kita akan dapat jawapan. Dan untuk hitung arus, apa rumus kita nak pakai Nasran? Untuk hitung arus. IS sama dengan VS per Z. Kita pakai hukum Ohm je lah. VS bahagi dengan Z. Sebab VS dah ada, Z dah dapat. Again, kita tak masukkan dia punya sudut. Kenapa? Sebab kita cuma nak nilai je. Sudut ni kita dah tahu dah berapa. Tak perlu masuk sudut. Tapi kalau nak masuk sudut boleh je. So kita dapat nilai I lah. Okey. Okey cikgu. Boleh.
Mungkin sebelum kita nak berakhir cikgu, kita nak juga kata-kata mutiara daripada Umi kita ni. Tolonglah nasihat anak-anak kita ni kan. Silakan. Nasihat have fun. Apa dia have fun? Belajar kena ada rasa fun. Kalau kita belajar tak fun, tak nak belajar. Okey. Jadi, bila kita dah kena belajar ni, cari sesuatu yang menarik untuk kita belajar. Contoh dalam litar AU tadi, seronok kan kalau kita dapat tengok gelombang, dapat menggunakan kalkulator luar biasa daripada orang lain guna. Jadi, find something yang fun untuk kita belajar supaya datang minat belajar. Dan bila bab hitungan ni, nak tak nak memang kena buat banyak latihan. Latih tubi. Banyak latihan, banyak kita ingat, senang kita tengok pola dia macam mana nak hitung ni. Masalah selesai. Yang jadi kita teragak-agak tu sebab kita tak biasa buat. Bila tak biasa buat, kita tak nampak. Ini siri ke? Ini selari ke? Mana rumus dia ke? Mulalah kita panik di Dewan Peperiksaan. Okey, yang penting kena ingat rumus lah Umi. Ya, kena faham. Okey, seronok kita. Rasa macam mak-mak kita je ajar kan. Terima kasih Umi. Dan terima kasih kepada murid-murid kita dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Ada rezeki kita jumpa lagi cikgu? Boleh cikgu Okey, murid-murid boleh beri lambaian kasih sayang anda. Kasih sayang ataupun lambaian macho. Lambaian macho. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahri bin Hassan, bapa kepada Datuk Aisyah binti Zahri yang sedang mengambil jurusan kejuruteraan elektronik di Sekolah Menengah Teknik Melaka. Kepada Aisyah dan rakan-rakan yang akan mengambil SPM pada masa yang terdekat, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya. Rancang apa yang anda akan belajar dan belajar apa yang anda rancang. InsyaAllah kejayaan akan menanti anda semua. Lebuhlah ilmu dan amalkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nur Firdaus binti Idris, ibu kepada Tengku Faiz Haikal bin Tengku Fariza yang sedang mengambil jurusan kejuruteraan elektrik elektronik di SM Teknik Melaka. Kepada Tengku Faiz dan juga anak-anak yang lain semua yang akan mengambil SPM tak lama lagi, semoga terus berusaha mengulang kaji pelajaran di rumah dan tidak menjadikan PDPR sebagai satu halangan untuk terus berjaya. Dan tak lupa juga hormati ibu bapa dan guru-guru. Sekian, terima kasih.